Ceria Pagi Nasional FM, Muaz dan juga Sheila di sini. Tentunya bersama kami ketika ini. Inilah yang kita katakan tadi, Amy UK. Tengok. Semangat. Hai. Selamat pagi. Selamat datang ke Konti Nasional FM. Selalunya kita tengok kalau kumpulan mesti ramai. Hari ni Amy UK seorang diri je membawa diri yang lara ni. Okey, jadi mungkin boleh cerita sikit perkembangan selain daripada aktif dalam bidang muzik ni. Apa lagi yang Amy buat sekarang ni? Mungkin sebenarnya selama ni sebenarnya ramai tak tahu. Bersingkat kita biasa memang untuk buat album ni kan. Jadi sebenarnya bila saya terlibat dengan bekerja dengan Metro Rail pada tahun 2001 hinggalah 2007 saya bekerja sebagai pengarah muzik filem, komposer, komposer dan sebagainya. Jadi pekerjaan saya itu lebih banyak kepada di belakang tabir tentang perfilman dan lagu untuk drama dan sebagainya. Itu kerja saya belakang tabir. Maknanya memang belakang tabir pun dalam bidang muzik juga. Tidak ada terlibat dalam bidang kata pengarahan ke? Saya cuma terlibat sebagai pengarah muzik untuk filem. Juga terbabit dalam muzik juga. Ya. Okey, jadi bagaimana agaknya apabila kumpulan UK ya, masing-masing membawa haluan sendiri, Amy menemui bahawa ada kelebihan dalam diri ni, boleh buat benda-benda di belakang tabir ni. Dia sebenarnya kita pun tak tahu sebenarnya yang kita berbakat dalam filem ni sebenarnya. Apabila itu tercetusnya bila waktu 1997 waktu itu ketika itu Army UKIS dan UKIS. Jadi kami terkapai kelemasan. Tahu lagu tu. Bila kita tidak ada penyanyi, jadi grup tu ibaratnya terombak-ambing. Tak ada orang yang boleh nyanyi. Ketika itu memang susah untuk dicarikan pengganti Siti Amir. Sebab kita tahu Amir suara yang tinggi dan juga lunak. Tapi bila kita tengok mencari sesuatu tapi memang tak jumpa. Bila tak jumpa tu, saya meneruskan perjuangan itu. Maknanya bekerja dengan David Thiel bermula start pada 2001 sehingga 2007. Waktu ketika itulah saya diberi tugasan filem yang pertama, diberi tugas untuk membuat lagu tema Demam Jarum. Pada asalnya memang masa itu hanya buat lagu tema dan juga lirik. Tapi dah macam mana bila tiba masa untuk membuat sebuah filem, tiba-tiba mendiang Peter Lee meninggal. Kira dia meninggal dunia. Jadi bila dia meninggal tu tak ada orang nak ganti untuk membuat muzik tu, terpaksa saya dipikul tanggungjawab. Kan itulah filem pertama saya. Inilah Amy yang buat lagu tu, Amy Jarum. Banyak tahu dah. Itulah. Tentunya bersama kami lagi ketika ini menerusi Ceria Pagi, Sheila, Muaz dan juga Amy UK. Okey, dan tadi kita dah tengok dah. Rupanya kerja belakang tabir, dia banyak terlibat dengan filem-filem yang meletup. Dulu sampai dan sekarang masih lagi aktif? Masih lagi. Terbaru. Yang terbaru filem saya buat tu Kerang 14. Sebelum ni Adik Maju Return, filem Rasuk dan Kerja Betul. Wah, Memang masyuk ni. memang masyuk lah. Dan sekarang Amy sebenarnya selain daripada kongsikan mengenai apa yang dibuat sekarang ni, ada juga single terbaru yang telah pun keluar. Gabungan bersama dengan penyanyi yang sezaman dulu. Sama zaman ke? Sama zaman. Jadi dulu dalam Mekar Production tu kumpulan Abdullah adalah adik begitu orang. Sebab dalam Mekar Production dulu kita ada UKIS dengan Darul kumpulan Alhamdulillah. Darul Alhamdulillah. Jadi dia kira adik. Jadi grup tu pun kita orang cari, saya yang audition. Mencari satu-satu lah. So kita gabungkan sampai. Kiranya Zarul, Amy yang pilih lah. Ya, masa tu kita orang ramai. Saya cari muzik saat cari drama, gitar sebagainya kan. Sebab tu yang Zarul tu pasal cari. Yang band boy tu saya cari dengan. Okey, bila ada perpecahan dulu kan memang hot lah UKIS ni. Jadi tidak ke macam mencari untuk vokalis kumpulan UKIS. Sampai sekarang ni masih lagi Takkan tak ada. Ya, sebenarnya body juga sama. Dia sebenarnya ni apabila dulu kita pecah tahun 1995, agak lama juga untuk mencari. Sebab apa, cuba juga cari ke seluruh Malaysia tapi tidak menepati. Jadi sebab untuk nak gantikan Tupak Amin ni bukan satu perkara yang mudah. Betul. Memerlukan komitmen yang tinggi, and then suara yang tinggi, dan juga memerlukan orang tu komitmen yang penuh. Jadi kalau sebab zaman sekarang ni kadang-kadang ada yang kita jumpa, kadang komitmen tak ada, kadang-kadang disiplin kurang. Jadi kita tak boleh nak letakkan sebagai penyerta. Jadi kalau kita tengok kenapa saya buat begini, sebab kita ibaratkan macam kumpulan Mi'at Husin. Selepas tu keluar daripada ni, so dia bergerak secara grup tetapi menggunakan penyanyi undangan. Jadi itu yang saya cuba buat. Selagi belum jumpa lagi penyanyi yang menepati cita rasa, maknanya kita akan teruskan dengan penyanyi. Jadi untuk projek yang terbaru ni, sehingga kita buat UKIS featuring dengan Alhamdulillah. Okey. Jadi maksudnya anggota UKIS yang lain juga terlibat? Anggota lain sama, masih asal lagi. Amiro, Daniel, Oli masih ada sebenarnya. Mereka waktu macam ni bekerja masing-masing lah. Kecuali kalau melibatkan ada konsert-konsert besar, baru mereka akan turun. Okey.
Nampak hebat. Macam tak terfikir ke untuk buat comeback semula, untuk bersatu kembali? Ada kemungkinan. Okey, sama lah maksudnya kemungkinan. Soalan tu banyak sebenarnya bertanya dengan kita orang juga, macam peminat-peminat tanya dekat Facebook dan sebagainya kan. Tapi sebab memandangkan sebab Amir lebih selesa dengan solo sebenarnya. Jadi bagi saya sebenarnya di tahun 1997 tu bukan UKIS tinggalkan Amir, tetapi Amir tinggalkan UKIS dan form grup baru. Jadi kita ni sebagai orang kata pemuzik ni macam terasa lah kenapa dulu kita bersama, satu ketika dahulu kita sama-sama naik, tiba-tiba keluar daripada kita kan. Jadi kita agak macam okey lah, kalau mungkin menyanyi solo tu lebih baik. Jadi kita sebagai pemuzik kena akur dan menerima keputusan dengan hormat lah. Kalau kita hormat keputusan yang dia. Tapi sebenarnya kalau grup ni memang masalah Bila vokalis akan keluar, tinggallah terkapai-kapai ahli-ahlinya. Terkapai. Okey, tapi nasib baik 5 anggota ni masing-masing arif dalam bidang yang mereka buat Jadi masih boleh survive sampai sekarang ni. Masih lagi boleh berjalan. Kan? Itu yang kita mahukan. Kejap lagi kita akan sambung semula. Kenapa agaknya untuk waktu sekarang ni kumpulan-kumpulan seperti UKIS, Umbrella dan sebagainya dah kurang kita tengok. Kejap lagi kita kembali semula Okey, kita berhibur dengan lagu Natasha Mansyahar juga Syed dengan lagunya Be Mine, I Nasional. Side A UKIS, side B Slam. UKIS yang pertama. Ya, dia ada side. Itu yang pasal malam punya. Itu yang pasal malam punya. Tak jual Okey, tapi tak apalah. Faham jugalah Okey, Kita peminat ni. Skor, spoon dan sebagainya. Jadi sekarang ni agak kurang agak suram sikit untuk kumpulan-kumpulan ni. Kalau ada pun Crystal masih lagi bertahan. Kan? Yang muda-muda tu kurang lah. Dia macam ni bagi saya, sebab apabila grup ni bila bersama dengan syarikat, biasa syarikat akan aturkan segala-galanya dari segi promosi, lagu, album sebagainya. Apabila grup tu tidak ada sign dengan kontrak, makanya kita satu jarak yang begitu susah untuk ke depan. Sebab kalau kita nak buat album, kita kena perlukan modal sendiri. Jadi segi recording, buat poster dan sebagainya, untuk buat promosi dan sebagainya. Jadi itu yang kenapa kalau kita tengok banyak grup-grup yang lama tak nampak. Di mana kan mereka sebenarnya mereka ada, cuma tidak ada syarikat mungkin yang melamar ke, ataupun mungkin syarikat tak nak buat album dan sebagainya. Ini kita tahu lah, tapi yang berlaku ni itulah. Tapi kebanyakannya ada yang mampu untuk buat album sendiri, diorang keluar modal buat sendiri. Buat marketing sendiri, promosi. Macam contohnya macam UKIS lah. So saya buat sendiri, keluar paket sendiri, buat album sendiri dan sebagainya lah. Nampak promotion, marketing buat sendiri lah. Kalau kita tengok orang dulu pun terpaksa buat modal sendiri. Ini kan generasi baru lagi susah lah. Sebab ramai yang kata syarikat-syarikat kami kata sekarang album tak boleh jual, tak jual kan. Jadi kita pun kalau kita rasa nak tengok nak tunggu album bila jual, tak tahu lah bila kan. Jadi kita terpaksa ambil satu langkah untuk buat sendiri album tu. Tapi alhamdulillah ternyatanya sampai sekarang berjaya juga buat sendiri. Bila kita pergi mana-mana konsert di seluruh Malaysia, nampaknya alhamdulillah lah sambutan tu. Sebab peminat masih lagi nak UKIS walaupun tak ada Amir UKIS. Saya cuba bertanya juga, kalau tidak ada Amir, adakah anda masih lagi menyokong? Kami tetap sokong UKIS sebab kami suka UKIS. Sebab mungkin sebab UKIS tu naik sebab kumpulan. Tapi apabila penyanyi dah keluar, jadi Amir UKIS. Jadi sekarang ni kumpulan UKIS jalan macam gitu. Dia bergerak secara gitu lah. Okey, nama UKIS tu masih lagi digunakan. Ya, walaupun dulu saya tukar nama Amy UKIS, Amy MFG, Amy OK, Amy Utama, masih lekat. Patah balik je lah di UKIS juga. Betul, nama tu nama tuah. Nama tuah Tapi sekarang ni mungkin penyanyi berkumpulan dah kurang, tetapi penyanyi yang wanita pakai tudung yang main gitar lah ramai. Memang. Kita ada Ainan Taznim, kita ada Najwa Latif, Yuna dan sebagainya kan. Sheila. Okey, macam UKIS sendiri sekarang ni mungkin beza sikit lah letak lagu dia. Macam orang lebih minati lagu-lagu yang dulu. Macam sekarang ni macam ada penerimaan lagu-lagu baru. Kumpulan UKIS sendirilah. Ya, maksudnya lagu kita ke atau lagu orang lain? Lagu UKIS. Okey, sebenarnya macam ni, UKIS ni sebenarnya dah sinonim dengan lagu-lagu begitu. Sebab itu masa awalnya bila saya nak terbitkan album ni, walaupun penyanyi bukan Amir, orang baru, saya masih lagi mencari atau mengekalkan imej muzik yang sama. Tidak berubah. Maknanya pendekatan saya hanya 90% tu masih ada lah, bukan kita total tukar tak. Tetapi 90% kita masih dekat dengan konsep UKIS. Macam itu sebab masih lagi mengentalkan lah. Kita dengar lagu-lagu dia yang baru ni masih lagi ada bunyi-bunyi UKIS tu. Dan macam penyesalan tu sebenarnya ada apa-apa ke yang menyesal pada diri sendiri? Sebenarnya tak ada. Lagu tu sebenarnya saya dah buat melodi dah siap lah. Tapi waktu ketika itu belum ada lirik dengan penyanyi. Jadi waktu ketika itu
penerbit daripada OMPT untuk call saya untuk cuba minta buatkan satu lagu kisah penyesalan. Maksudnya kisah diri tu macam kita menyesal apa yang kita buat tu kita salah lah. Jadi kebetulan tu bila saya tengok filem Kelab 14 tu, saya nampak ceritanya mengisahkan macam kita macam kata orang apa menyesal apa kita buat, dia bunuh dia potong Kelab 14 sebagainya kan. Jadi saya ambil lagu itu untuk dimuatkan di dalam filem Kelab 14 sebagai lagu tema. Tapi sebenarnya asalnya ini adalah lagu single sebenarnya. Jadi kita letak di dalam filem. Bila dapat diterima, bila Jalur nyanyi dapat diterima oleh orang ramai peminat, barulah kita keluarkan sebagai single utamanya. Alright. Jadi sama balik. Okey. Yang ni betul-betul Tasha Mansyah. Betul. Betul, tidak syak lagi bersama kami Bimain Nasional. Ceria Pagi Nasional FM. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami bertiga, Muaz, Sheila dan juga Amy Yukis. Ya, panjang ceritanya kita borak-borak tadi kan, mengenai kumpulan, mengenai lagu terbaru kan. Jadi itulah dia. Waktu zaman-zaman kumpulan tengah naik tu, ya, agak-agaknya apa kekuatan setiap kumpulan yang ada? Adakah dari segi vokal ataupun penampilan kumpulan, nama kumpulan tu, promosi? Dia kalau kita tengok dari segi grup ni sebenarnya, dia bukan pada satu angle saja. Bagi saya kalau untuk sebuah kumpulan tu untuk naik, biasanya kategorinya lagu, ada kuat strong, lirik, lepas tu penyanyi, komposer, lepas tu kedua daripada kita punya promotion, marketing, radio sendiri macam mana untuk bantu TV dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukan kerana tu tau, semua sekali perlu ada, baru dia boleh jadi sesuatu yang betul. Kalau tidak, tanpa promotion, tanpa ni, tak tahu siapa grup ni, siapa kita tahu. Betul lah. Sebab kalau kita dulu dengan sekarang berbeza tau. Sebab dulu kita tidak ada macam kata internet macam sekarang kan. Sebab dulu kita banyak gunakan analog. Jadi dia punya jalan tu agak sukar untuk kita ke depan. Tapi oleh kerana sebab bantuan dari segi marketing kuat, radio macam dan sebagainya tu, itu yang kualiti tinggi. Okey, macam pandangan Amy sendirilah kan mengenai kebangkitan artis YouTube sekarang ni. Memang dah ramai sangat ni dan boleh mencipta nama, kita mengharumkan nama negara. Pada pandangan Amy sendiri, bagi saya sebenarnya YouTube ni satu platform yang baik sebenarnya, di mana kadang-kadang kita ada bakat, kadang-kadang setengah orang tu dia boleh menyanyi, tapi apabila jumpa dengan komposer, saya tak minat lah dia ni, sebab macam katalah contoh orang kampung sebagainya lah. Tapi bila kita ada nampak menyanyi dalam YouTube, kadang setengah-setengah ni komposer akan nampak. Jadi betul-betul suara boleh pergi. Sekarang ni kita memang nampak ada setengah-setengah, ada yang suka pop, ada jazz, ada rock, ada dan sebagainya kan. Jadi mungkin genre begitu, mungkin peluang dia memang kalau kita contoh macam kita ambil macam Najwa Latif. Sebelum dia popular, saya nampak dia dalam YouTube nyanyi dekat dalam kereta dan sebagainya kan. Sekampung dengan saya lah, waktu part kan. Jadi saya tengok dia ni bagus, tapi mungkin belum sampai masa untuk syarikat rekod nak ambil. Kebetulan tak lama keluar lagu yang tu kan, Cinta kan? Buku-buku Maksud tak silap dia dengan rekod. Terus kira jadi peminat pula boleh terima. Sebab apa? YouTube ni berperanan. Sebab apa? Kita tak payah tunggu setengah dulu kita kan perlu nak dengar radio, baru dengar lagu kan. Baru ada peminat. Sekarang ni radio main juga, tapi kita tekan klik YouTube dah tengok tajuk cakap lagu apa, semua dah ada dah. Jadi hari-hari boleh klik gitu. Macam Amy sendiri ada buat dekat YouTube? Sebenarnya bila peminat, kita biasa dulu dia dedahkan dalam akhbar dan sebagainya kan. Jadi apabila kita tidak ada macam kata yang rancak, jadi kita cuba untuk membuat video sendiri, pergi mana-mana konsert, pergi mana-mana kita letak dalam YouTube supaya peminat boleh tahu. UK ni masih wujud lagi lah. Tapi rupanya penyanyi baru gitu. Jadi bila ada YouTube ni, kita boleh sampaikan mesej kepada peminat. Di situ kita nampak je, klik je, okay, UK show dekat Johor, UK boleh nampak. Itu guna YouTube sebenarnya. Bagi saya bagus sebenarnya, platform yang baik sebenarnya. Boleh letakkan komen lagi? Ya, macam-macam boleh. Ya, kita boleh berinteraksi dengan penonton yang itu. Itulah dia kelebihan YouTube dah. Tapi mungkin ada orang keliru tau ejaan dia tu. Kalau cari dekat YouTube perkara U.K inverted comma S ke ataupun UKAYS? Dia sebenarnya kalau asalnya UK ni adalah UKAY, tak ada S. Okey. Asalnya dulu penyanyi Zul orang lama, bukan Amir. Jadi bila Zul keluar, Amir masuk tahun 95, album Kembali Mencari. Jadi bila UKAY tu asalnya Ulu Gelang. Sama UK kan. Ya ke? Ulu Gelang kan. Semua Ulu Gelang ke? Ulu Gelang lah. Sama tempat dengan saya lah. Sama. Ini dia vokalis lah. Boleh. Jadi bila Amir masuk, Amir ni asal Bersentul. Tambah dia S lah. Jadilah UKYS. Lepas tu bila jadi UKYS, lepas tu tahun 97 pecah kan. Kan kita gaduh sekejap dulu yang lama yang botak tu kan. So pecah tukar jadi UK/S. Okey. Tapi macam Amy still ada daripada UKYS sampai UKS. Tetap ada lah. Sebaik S Sentul. UKM payah kan. kalau dia asal daripada Melaka ke kan.
Okey. Oh, baru kita tahu Baru tahu. Masa yang untuk cover album semua botak tu, waktu tu macam mana tu? Semua dah pasrah ke apa? Macam Semua botak masa tu? itu sebenarnya yang masa botak tu memang Trend ke apa masa tu? Abang Sa'adi yang minta dia kata macam ni. Biasa kita kalau buat cover album dia cakap handsome, yang rambut ada apa kata ada jambul sebagainya kan. Kali ni kata album yang untuk ganas muka semua. Bisa kan. Botak Lain semua. daripada yang lain. Bila botak dia jadi tembak betul. Apabila kita buat konsert dekat Sabah Sarawak, boleh katakan peminat kita semua botak. Dia ikut trend. Senang nampak daripada atas pentas tu licin semua. Betul. Okay, tak apa, jadi kita sama balik. Kita hibur dulu dengan lagu ini daripada Stacy dengan lagunya Pelangi Senja, tentunya bersama-sama kami Air Nasional. Kembali bersama kami ketika ini menerusi Air Nasional TVI 180 Astro, dan ini dia MUK. Betul. Banyak sungguh kami tahu mengenai kumpulan UK ni. Terima kasih. Sebab kita merupakan kumpulan peminat kepada kumpulan UK ni. Lagu-lagunya, dan mungkin ada persembahan terdekat yang boleh dikongsikan kepada semua pendengar kita. Okey, pada 30 hari bulan siang 30 hari ni bertempat di Skudar Parade pukul 3 hingga 4.30 petang. Kita buat semat sebelah malam pukul 8 hingga 9 di Giant Tampoi. Dan 31 siang pukul 3 kami berada di Giant Mall Uyuh, dan sebelah malam di Hotel Garden Batu Pahat. Oh, ni semua Johor punya kan? Ini sebelah Johor sikit. Sebelah Johor bulan 5 kita ke Langkawi pula. Betul. Syaban kita boleh kerjasama dengan MUK. Boleh. Panggil dia. Kita panggil kumpulan UK. Jadi masa tu sama ada Muaz atau Budi. Kita buat uji bakat dulu. Featuring. Featuring dulu. Dan jimat dah bang. Ya, boleh. Kita tak payah bayar. Kami pun dah bayar dah. Ya, Kita bayar boleh. penyanyi dah tolak tepi dah. Bayar jugalah kan, keluar kan. Keluar dari kumpulan tak payah. Okey. Dan mungkin kalau ada peminat nak tahu di Facebook ataupun Twitter ada tak? Ada. Kalau dekat Facebook type je MUK. Ada jumpa. AMY jarak UKYS. UKYS. Dekat YouTube tu cari je MUK ada. Okey. Ada channel YouTube sendiri yang boleh tengok. Sebenarnya kita berdua tau hari ni. Ini pertama kali kita berjumpa dengan kumpulan yang kita minati dari kecil sampai sekarang. Lagu-lagunya kita hidup dengan lagu tu dari dulu kan. Terima kasihlah Tuan Sudi datang. Okey, dan semoga lagu Penyesalan dengan Zarul juga akan diterima peminat kan. Macam mana suara Zarul, boleh lagi? Setakat ni saya dengar tu bagus dia nyanyi, ada feeling. Memang benar belaka ramalan dia Ya, maksudnya apa yang saya ramah tu benar-benar belaka. Dia masih jambu lagi lah. Ya, masih lagi. Sekarang ni dah kurus tau. Sekarang lagi kacak dulu. Itu bahaya tu. Itu lelaki tu memang bahaya kalau macam tu. Penampilan terjaga kan. artis. Aku kembali kan. Aku kembali. Nanti lepas ni ada single terbaru yang akan keluar. Lepas kamu kerana terpaksa. Ramai yang tanya bang ada tak sambungan lagu Yukis tu ada. Kalau dulu kita lepaskanmu terpaksa kan. Terpaksa lepaskan. Jawab balik lah ni. Kalau dulu kita ada di sana menanti di sini menunggu. Kali saya sambungan dia di sana setia di sini undur diri. Kelam. Payah betul. Bila nak habis jangan ceritanya. Lepas tu sambung lagi. Lepas tu sambung lagi. Sudah kerana terpaksa. Pasal orang bercerita ni tak pernah putus kata betul. Cerita aduh cerita. Kalau kita baca kat YouTube kan tengok banyak komen orang sedih nangis kan pernah cerita juga. Tapi ingat dulu masa tengah popular lagu Pulau UK Datuk Sharifah ini pernah nyanyikan lagu. Ya betul. Sebab seksa. Ada. Nampak sebab seksa. Sebab seksa. Dan pun sesak. Sesak. Macam mana kan? Di sana menunggu, di sini apa kisah? Menunggunya. Ada kisah. Cari yang lain. Okey, kita kasih kepada MUK seperti bersama dengan kami. InsyaAllah malam ini ada ulangannya pada pukul 8 malam. Terus menyokong. Mana yang terlepas tu boleh tengok lah. Betul. Boleh. Dan anggota-anggota kumpulan UK yang lain yang bekerja waktu ni pun balik boleh tengok jugalah. Okey. Harapan sikit-sikit. Harapan saya UKIS dapat diterima dan mungkin selama ni ramai yang merindu UKIS, termasuklah di Aceh, Indonesia dan sebagainya. Jadi terimalah kehadiran, walaupun kita tahu UKIS tak ada penyanyi, tapi terimalah kami dengan seadanya dan insyaAllah saya akan buat lagu terbaik untuk anda semua di seluruh Malaysia. Dan terima kasih juga kepada pihak Nasional FM dan juga DJ Sheila dan juga Muaz kerana sudi mari pada hari ini, dan juga kepada minat-minat di seluruh Malaysia. Terima kasih kerana menyokong kami. Betul. Dan terima kasih juga kepada penerbit kita hari ini, Odi Petra. Ya. Puas aku mencoba. Jangan lupa suara dia dekat kita Okey, selepas ini Venus berdua Nadia akan menemani anda tentunya bersama kami Air Nasional. Janji tahu.